Jalan ke? Apa jadi lah. Apa nak jadi video ni jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay, baik Wiz. Jadi sebelum mula video, macam biasa aku nak ingatkan kepada korang yang mana tak buat apa kat rumah tu kan, yang duduk dah habis belajar tapi tak tahu nak buat apa, ataupun siri rumah nak jana pendapatan lebih, iaitu Export Overseas Academy yang boleh bantu korang menjana pendapatan ataupun duit tepi. Okey, macam aku nak bagi tahu korang, kelas Dr. Zul Arifin ni korang boleh belajar secara online ataupun face to face, dan dia akan ajar korang macam mana nak guna eBay ni, macam mana nak menjana pendapatan dengan menggunakan eBay. Jadinya kalau korang berminat, korang boleh klik link di bawah ni. Ya, daftar sekarang, bertindak segera. Okey, baik. Jadi kali ni agak quite special lah. Kan kita tak pernah ada dua guest dalam satu masa. Kan jadi sebenarnya aku rasa ini perkara gila kita buat habis. Kan satu sebab mic kita satu je kat situ kan. Kerja aku lah nanti nak edit dia punya audio, itu satu hal. Yang kedua, cerita atau topik yang kita nak bincang ni lama agak berat. Betul. Aku rasa dia akan dikategorikan sebagai art berat. And okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Ni dah subscribe, thank you so much. Bagi korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami, sebab kami je channel yang rasanya istimewa. Tidak angkat periuk sendiri. Okay, dan pada korang yang mana nak berkongsi juga cerita di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam korang nampak dua tetamu di hadapan kita orang. Seorang Kacak, seorang lagi Abu. Dan kenapa kita panggil dekat sini disebabkan topik dia, topik yang antara nak dibincangkan lah. Dia bukan cerita lah. Bukan cerita, tapi dia ada cerita. Tapi topik yang mula-mula adalah bersetubuh dengan alam sana. Bersetubuh dengan alam sana. Dan Abu pula pernah ada pengalaman tu. Jadi kita nak relatekan dia orang ni, macam mana pengalaman, adakah betul atau tidak. Kita kena dengar lah apa yang orang nak bahas kan. Okey, jadi sebelum tu nak ingatkan juga untuk jaga tutur kata di ruang komen, dan boleh jadikan ruang komen sebagai satu platform untuk berkongsi ataupun boleh berbincang apa yang berlaku ataupun ruang diskusi. Okey. Baik. So, Abu, khabar? Alhamdulillah baik. Baik, Kacak okey Alhamdulillah baik juga. Suasana tiba-tiba tegang. Kan apa Kita pasal? merasakan sedikit intens. Tiba-tiba asal tak memandang each other ni. Adakah ada sesuatu aku yang tak tahu apa-apa? Mungkin. Baik. Soalan pertama, macam Hafiz cakap tu tadi. Sebelum ni Abu pernah ceritakan pengalaman dia bersetubuh, berkahwin lah. Dia dah bersetubuh dan berkahwin dah pun, dan ada anak dah pun. Kan ada anak dah pun di alam sana. Jadi pengalaman tu juga didatangi ataupun Abang Kacak pernah melaluinya. Ya betul, saya sedang melaluinya sekarang. Jadi berapa kerap? Okey, untuk kekerapan tu dia bermula pada tahun 2017. Saya mula didatangi beberapa mimpi seakan bersetubuh, tetapi macam bila kita nak ke arah nak bersetubuh tu, saya mula orang kata tersedar. Tapi lately ni yang saya dapat mimpi, perjalanan bersetubuh tu orang kata berjaya, berhasil.
And then dia jadi satu persoalan kepada saya lah. Adakah benda ni berkaitan dengan sebelum ni saya ada describe, saya ada didatangi oleh satu sosok perempuan. Adakah benda itu ataupun tidak? Saya masih mencari kepastian kepada perkara tersebut. Tapi apa yang saya rasa sekarang ni, kebelakangan ni dalam setahun kebelakangan ni, saya kerap bermimpi bersetubuh dengan, kadang-kadang dia datang dengan wajah yang sama, kadang-kadang dia datang dengan wajah yang berbeza, tapi kenikmatan tu rasa sama. Okay, macam Abu pernah cerita kan, dia bermula di sebuah rumah semasa dia bekerja berkhidmat di sebuah tempat tu. Macam abang kacak, macam mana benda tu boleh wujud? Ada tak benda yang triggerkan benda tu boleh datang? Saya rasa agak tak selesa. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad. Okey, baik. Benda tu nak trigger tak trigger sama ada saya rasa mungkin dia terjadi bila saya dalam keadaan separuh sedar lah. Sebab selalunya dia akan jadi macam saya cakap dalam mimpi. Kalau dalam bentuk saya sedar ni mungkin takkan jadilah. Tapi untuk pengetahuan pendengar saya kecil, saya ni sebenarnya dah berkahwin. Dan saya seorang isteri lah. So benda tersebut dah mula datang melalui isteri saya, dan kami bersetubuh. Dan saya dapat maklumat bahawa benda tersebut memasuki badan isteri saya, dan saya mula bersetubuh dalam bentuk fizikal. Dan saya sebelum ni saya pernah bermimpi, masa awal-awal perkahwinan kita dulu, 2 tahun yang lepas, saya bermimpi yang mana saya bersetubuh dengan isteri saya sendiri dalam mimpi. Start pada itulah saya dah rasa macam pelik. And then dia membawa kepada mimpi yang seterusnya tu, dia datang dengan bentuk, kadang-kadang membentuk wajah isteri saya, kadang-kadang bentuk wajah perempuan yang lain. Macam tu lah. Dan macam saya cakap, saya dah dapat jawapan sekarang ni, yang dia mula nak memasuki tubuh isteri saya, dan dia mula nak kawal. Bila kita nak mengadakan hubungan seksual tu, dia mula nak masuk campur lah. Dan agak mengejutkan di mana isteri saya susah dulu ni nak lekat, orang kita nak mengandung. Kemudian kita ada buat proses rawatan di kampung masa tu. Alhamdulillah terlahir juga anak saya. Masalahnya sekarang ni dia dah kacau anak saya. Dia kacau macam mana? Dia mengganggu anak saya. Sebab benda yang ada dekat saya ni, dia tak suka dengan kehidupan yang saya ada sekarang ni. Mungkin Abu dah melalui fasa-fasa tu. Nanti mungkin Abu boleh bercerita dengan lebih lanjut lah. Okay, kita tanya Abu pula lah kan. Sekejap. Turun. So, ada ramai kat tangga? Aku Faham. Okay, sekarang ni aku bersama dengan orang yang agak sensitif, yang agak high sense lah. Jadi mungkin ada benda di dalam kamera, ataupun yang macam orang macam aku tak nampak dan tak merasainya lah. Tapi bila berkenaan benda ni, kita cerita alam sebelah, dia agak trigger lah, kan? Dan dia pun sedang mendengar juga, kan? Ramai lah? Okay, jadi boleh teruskan ataupun kita KIV dulu segmen ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh kan? Okay, baik. So Abu, daripada cerita Abang Kacak yang tadi kan, apa pendapat engkau tentang Abang Kacak punya pengalaman ni? Bagi pendapat akulah, sejujurnya lah ni, okay, ni pendapat bukan daripada pendapat ustaz ke pendapat orang kata perawat, apa ke. Ni bagi pendapat aku sendirilah. Kalau benda yang jadi dekat Kacak ni, sebenarnya dia something yang bukan sama dengan aku. Sebab benda yang datang dekat Kacak ni, dia datang dengan dia datang dengan yang tak baik lah. Sebab okay, sebelum ni ramai yang kata aku bersama dengan hantu pari, ataupun orang panggil dia jin asyik. Lebih kurang benda tu lah yang datang dekat Kacak ni. Sebab first kali
dia datang, memang benda-benda yang datang dekat kita ni dia akan cari satu masa yang kita betul-betul tenang. Contoh kalau macam masa kita betul-betul tenang, kita tak fikirkan apa-apa, adalah di antara kita nak tidur dengan nak tidur ataupun kita tak nak tidur. Kita 50-50 antara masa-masa tu yang dia orang akan datang. Benda ni akan datang kacau lah. Tapi untuk Pak Kacak ni, dia bukan aku nak mandai-mandai ke apa, tak. Tapi sebabkan Kacak dia memang suka masuk tempat-tempat macam tu. Jadi bila dia suka masuk tempat-tempat macam tu, benda tu pun lebih berminat pada dia. Jadi bila dah berminat, dia akan kacau satu hubungan yang lain lah. Sebab dia tak nak kan hubungan yang dekat luar ni lebih daripada dia. Kalau boleh, biar tertumpu pada dia seorang. Sebab tu kalau aku di belakang kamera tadi, aku ada tanya dekat Kacak macam, kau memang suka masuk hutan ke? Dia cakap dia memang suka masuk hutan. Bila dia tak masuk hutan tu, dia rasa macam dia rasa rindu. Tapi dia tak tahu kenapa dia rasa rindu masuk dalam hutan tu. Jadi sebabkan benda tu lah yang tarik perhatian dia untuk dia pergi ke sana lah. Yalah, tambah pengalaman pula Bang Kacak. Banyak sangat, hampir semua gunung dia dah naik kan. Betul. Jadi kita pun tak tahu apa yang ikut. So dia bukanlah daripada orang hantar ke apa kan? Bukan. Dia kebanyakan bukan daripada orang hantar, tapi disebabkan kita suka masuk ke sana, and then dah jadi satu rutin. Bila rutin yang kita selalu buat, lepas tu masuk tempat orang, jadi mungkin benda-benda macam tu dia akan terikut. Macam Kacak ni mungkin dia dah terpandang satu sama lain, ataupun dia dah pernah tengok Kacak dalam keadaan lain. Tapi sekarang ni macam dia lebih suka pada Kacak, dan dia nakkan Kacak. Dia nakkan Kacak. Cuma Kacak dia ada something yang halang daripada untuk Kacak terus stay dengan dia. Dan sebab itulah dia tak nak Kacak tahu apa yang di sebalik yang ada sekarang. Okay, faham. Jawapan agak teragak-agak kan? Jadi aku faham situasi sekarang. Aku sebagai wakil pendengar, aku kena ceritakan situasi. Jadi sebenarnya sekarang ni aku tanya pula, sebenarnya korang tiga nampak apa sekarang? Aku ni soalan berani mati lah kan. Tapi ada sesuatu. Memang dia ada sesuatu. Tapi sesuatu tu memang datang untuk Kacak. Dia datang untuk Kacak. Dia datang untuk Kacak. Jadi cerita Kacak ni agak sensitif lah. Tak dapat. Okay, mungkin dari sudut kau lah, aku cakap apa yang kau nampak? Macam yang aku dah kata aku seorang host kan. Aku tak macam yang yelah, yang aku rasa kehadiran seorang wanita tu aku tak pasti kan, apa tujuan ni. Dan yang pasti mic kat mulut, bukan kat okay, apa yang pasti senyuman dia memberikan satu tanda tanya kepada aku, apa yang dicari dekat Kacak ni. Jadi dia datang sini untuk Kacak bukan benda yang kat kau Tapi aku pasti dia cuba untuk datang, tapi dia tak boleh datang pun. Okay, baik. Betul tak, Bu? Betul. Dia cuma nak distract. Dia nak distract. Dia tunjuk dia ada, tapi dia bila selangkah, dia kena patah balik. Takkan dia nak selangkah lagi. Okay. Kalau kau nampak kat kamera muka dia macam mana, dorang ni semua, kau akan tanya-tanya. Sebab aku yang dia aku yang menang dorang ni, kau tahu tak? Abang Kacak dengar kan tadi? Apa? Kau dengar? Kan? Okay, kau dengar? Nampak? Dengan aku sekali. Okay. Segmen ni aku dah tak tahu nak cakap apa kan, sebab dia dah agak kacau bilau. Jadi kita balik lah. Kita nak bercerita tentang alam sana lah kan. Kalau kita, dapat saya, kalau kita cerita teruskan topik dengan Abang Kacak ni, dia mungkin agak mengganggu sikit nanti. Move to Okay, move lah. Jadi selaku orang yang pernah ke alam sana kan, jadi banyak tanda tanya sebenarnya. Banyak tanda tanya, orang yang cakap, oh tempat sana maju kan, pakai kereta apa, Pro 2 ke, Honda ke. Okay,
Ramai aku kadang-kadang aku terbaca dekat dalam komen, ramai lah yang tanya pasal benda ni. Macam mana keadaan dekat alam sana yang orang kata apa yang ada dekat alam sana, maju dia tu lebih daripada kita ke apa ke. Okey, alam sana yang ni bagi akulah. Okey, dekat alam sana kita ada banyak lapisan. Lapisan demi lapisan ni kira macam kau punya grade alam dekat sana. Setiap alam dia ada grade dia sendiri. Kira lapisan 1 grade dia macam ni, lapisan 2 grade dia macam ni. Okay, jadi macam aku tak tahu aku ke lapisan berapa, aku tak tahu nak kata, sebab aku tak berani nak cakap benda ni, sebab takut nanti orang akan fikir aku ni yang bukan-bukan. Mungkin korang akan rasa macam bila tengok video ni cerita macam cerita kartun, tapi inilah yang aku rasa, inilah yang aku nampak, inilah yang aku pernah alami. Kalau nak kita cerita kemodenan dekat sana, moden dia tu lebih daripada kita. Kalau macam zaman kita baru Samsung Corby, dia orang kat sana dah lebih pakai 14 Pro Max, dah lebih daripada kita dah. Sebab dia ada kena-mengena juga dengan alam kita. Apa yang terjadi dekat alam kita ni, diorang lebih advance daripada kita. Macam aku cakap sebelum ni lah, apa-apa yang ada dekat sana memang lebih daripada kita, sebab perjalanan waktu tu memang berbeza antara kita. Kalau kita sehari dekat dunia, dekat alam kita ni, tapi kita dekat sana lebih. Kira macam okay, kita sehari dekat alam dia, dan dekat sini dia akan jadi lebih kurang dalam seminggu. Lebih lagi. Jadi sebab itulah benda tu kira macam peredaran waktu tu lagi cepat daripada kita. Sebab itulah orang kata moden tu lebih lagi lah daripada kita. Jadi peringkat hijab tu ada lapisan dia lah. Dia setiap alam ada peringkat-peringkat dia sendiri. Macam alam yang paling tinggi, macam yang aku tahu ni, lapisan paling tinggi 7. Bila lapisan tinggi paling 7 ni, dia lebih lagi daripada kita. Mungkin kereta dia orang dah kat sana dah terbang dah. Bukan mungkin lah, memang dekat sana kereta dia orang dah terbang dah. Memang dah tak ada lah Pro 2 ke Proton, Honda ke, dah tak ada dah benda-benda tu. Dia lebih daripada kita. Sebelum ni tak ada macam tu. Aku pula menegur, bodoh siap aku tu. Bukan, sebab dia tak boleh. Dia tak boleh datang. Sebab dia duduk kat berkampung kat bawah. Tu dia nangis lah. Bukan, yang bawah dah nampak. Nak buat macam mana? Biar je lah. Alright, okay. Kau ada nak tanya tak? Kau teruskan dah. Kau tengok, aku seorang host. Aku dah cakap dah tadi belakang kamera, memang aku seorang jadi host. Okay lah, ini aku tanya pendapat 3 orang lah kan. Sebelum ni kita ada satu. Sebelum tu boleh aku nak tanya soalan dekat Abu? Boleh. Okay Bu, macam tadi apa nama, aku bahasakan hang je lah, sebab kita berkawan sebaya lah. Macam hang ada sebut pasal jin pari ya. Okay, yang setahu aku, jin pari ni dia tak macam berbentuk penduduk bunian. Dia berbeza, betul tak? So and then pakaian dari segi orang kata perangai, dan juga social life dia orang sangat berbeza. Kalau boleh hang kongsikan sikit dengan aku supaya aku dapat gambaran yang lebih jelas daripada orang yang pernah ke alam sana tu, kalau boleh lah. Okay, beza antara makhluk ni, antara dua makhluk ni lah, kita panggil bunian dengan pari. Satu bunian ni dia takkan kacau antara hubungan kita yang ada dekat dunia nyata ni. Dia takkan kacau. Dia akan faham, sebab dia tahu kita khalifah. Dia jadi dia tahu kita khalifah. Jadi dia tak orang kata okay, macam ni lah senang cerita. Aku ada pernah bercakap pasal jin pari dengan bunian dekat dalam satu slot aku. Aku tak ingat episod mana. Nanti mungkin korang boleh dengar balik. Okay, macam aku kata, kalau kita duduk dekat dalam hutan, kalau kita bau yang macam bau masak kari, bau macam rempah ratus tu, rempah ratus tu, dia jadi macam, itu adalah sebenarnya itu panggilan daripada jin pari untuk kita lebih rapat dengan diorang, dengan untuk kita pergi lebih dekat dengan diorang.
Itu satu tarikan. Lagi satu, jin pari ni dia datang bukan, dia macam yang aku katalah, jin pari ni dia dengan bunian, cara pemakaian dia orang pun dah berbeza dah. Kalau macam bunian, dia orang takkan pakai orang kata serbu putih sentiasa ataupun fashion yang berat-berat. Macam jin pari ni pula, dia lebih kepada fashion dia orang old fashion, tapi kebanyakannya memang bukan kebanyakannya, memang dia orang takkan ada colour. Warna baju dia orang ni, pakaian dia orang takkan ada colour. Colour dia biasa yang dia orang akan datang memang warna putih lah. Dia macam tu lah. Jadi bagi aku, untuk jin pari dengan hantu pari dengan jin asyik ni, dia ada satu kehidupan yang berbeza dengan bunian. Sebab kalau contoh macam kita, walaupun kita sama-sama makhluk, tapi kita ada berbagai-bagai bangsa. Kita ada berbagai, orang kata, etnik kita sendiri. Sama juga macam diorang dekat sana. Kira macam jin pari ni lebih kurang macam diorang, cuma kehidupan dengan cara hidup diorang ni berbeza. Contoh macam bunian, dia akan lebih tawaduk, untuk lebih kepada Islam. Tapi kalau macam jin pari ni, dia takkan bawa kita pada Islam. Dia akan bawa kita lebih jauh. Dia nak kita lebih jauh daripada iman kita. Itu yang kadang-kadang sampai bila orang dah terlampau suka dengan jin pari ataupun jin asyik ni, dia boleh bawakan kepada kemudaratan iman kita lah. Kadang-kadang sampaikan, aku pernah tengok orang yang terlampau duduk dengan jin asyik ni, dia duduk kat rumah, kita nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak nak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata dia dah pergi sembahyang Jumaat dah. Dia dah pergi dulu dah sembahyang Jumaat. Padahal itu mainan, satu mainan dekat dalam fikiran. Dan lagi satu, paling banyak sekali jin pari dengan jin asyik ni, dia tak suka kita berhubungan dengan orang yang dekat alam kita ni sendiri. Bila kita ada hubungan, dia akan cuba kacau, dia akan cuba distract dengan benda-benda ni. Jadi dia akan carikan satu point, macam kau balik rumah, kau akan rasa macam ada something yang tak best kat rumah kau. Itu yang jadinya pertengkaran lelaki bini. Lepas tu ada yang kadang-kadang dengan anak sendiri tak ngam. Dia lebih kurang macam tu. Itulah keburukan jin pari dengan jin asyik ni lah, bagi aku lah. Merespon kepada jawapan Abu tu memang menjawab kepada soalan aku lah. Sebab sebelum ni memang kebanyakan, hampir 80% aku duduk masuk hutan, memang aku selalu akan bau lah masakan-masakan tu. Memang takkan dinafikan lah. Sebab sebelum ni aku pernah cerita pasal aku nak sesat. Before aku sesat tu, aku akan bau dulu. Mostly lah aku akan bau. And then dia memang mengganggu jugalah kehidupan aku dengan keluarga aku. Kalau kata bila aku balik, sebab aku sekarang ni PJJ. Bila PJJ, bila aku duduk jauh, kita of course akan rasa rindu dengan isteri dan anak. Tapi bila aku balik, something akan jadi trigger. Aku tak ada duduk lama. So berkenaan tadi kan abang ada cakap benda tu masuk dalam badan isteri dan bersetubuh, macam tu lah kan. Then ada tak maklum dekat isteri benda tu? Tak, sebab isteri aku seorang penakut. So aku tak nak bagi dia risau. And then, tapi kalau untuk yang dia mengganggu anak aku tu, aku ada cerita lah. Sebab aku pun dah ambil beberapa action untuk, orang kata, cubalah pagar-pagar rumah lagu tu lah. Sebab pada masa yang sama, itu yang bila Abu dah mula menjawab soalan tu, aku dah dapat dah connect the dot. Okay, kenapa benda yang kepada Tok Ngah tu, aku tak nak cerita lagi lah kat sini, tapi aku dah dapat dah jawapan dia tu. Kenapa Tok Ngah selalu ada kat aku. So aku rasa kalau orang yang tengok cerita aku sebelum ni pun, dia orang dah dapat dah jawapan. Sebab Tok Ngah ni adalah keturunan aku, dia orang yang baik. Tapi bila ada orang jahat cuba nak kacau aku, of course dia akan protect. Tu bagi tafsiran aku sendirilah. Faham? Alright, so aku nak bagi satu soalan. Mungkin yang ni dia, telinga aku berdengung berdengung 1, 2, 3, 4, Banyak 6, ramai. 8. Okay, aku nak bagi soalan panas kat diorang. Biar dia kacau diorang ni, aku tak kena kan. Okay, apa yang mengganggu sebenarnya? Aku jawab sikit. Okay, aku tanya kau Hafiz, apa mengganggu sebenarnya ni? Ramai orang cari dia orang ni.
Ramai Aduh. Aku rasa kau keluar nanti ada pintu tu, kau salam lah semua kat bawah. Okay. Sebelum aku masuk topik yang lain nanti kan, dia macam tergabung sikit lantak kau lah. Sebab tu aku tak nak tanya. Aku akan mengucang-ngacirkan segmen ni. Sebab tu aku cuba untuk berdiam. Okay, tapi aku rasa okay, tak apa. Yang tu nanti nak dah habiskan baru aku tanya. Sebelum ni kita ada satu caller nama Nia. Ada dengar tak berkenaan dengan Nia? Ada pernah dengar tak? Pernah dengar. Okay. So dia punya cerita agak kontroversi. Betul. Dengan komen kan. Aku bila buka balik terkejut mat 500 lebih. Kan aku ingat selalunya bila gelek-gelek dapat komen banyak itu kan kat TikTok. Ini aku cakap apa hal ni kan. So dia dibanjiri dengan kecaman tau, main barang lagi, lisim lah apa segala bagai. Jadi personally adakah apa yang Nia cerita tu kau rasa betul ataupun kau rasa dia ada masalah? Aku respon dulu boleh. Okay, boleh. Okay, untuk cerita Nia ni aku dah tengok satu malam tu. Aku tak tahu lah sama ada aku bermimpi ataupun ni hanyalah hayalan aku lah mainan tidur. Apa yang diceritakan oleh Nia tu, aku dapat gambaran yang agak jelas lah apa yang berlaku pada dia tu. And then tak dinafikan, aku sebelum ni pun dah diceritakan tentang apa yang ada dekat dunia sana tu. Tentang kemajuan dia, tentang kehidupan dia, tentang everything. Macam sebelum ni Abu respon kat sana memang quite maju, tapi dia tengok juga dia akan terbahagi macam kita lah. Kalau kita duduk di bandar kita maju, tapi bila kita duduk di kawasan pinggiran kampung, kita macam rumah kampung lah. Sama juga di alam sana. Macam Nia pergi ke tempat tu, dia mungkin tempat ni tafsiran aku sendiri lah, dengan apa yang aku nampak dan aku tahu, mungkin dia dah lapisan dia tu macam sebut apa nama Abu sebut lapisan tu tadi, Nia ni dah melebihi lapisan daripada orang yang pernah ke alam sana. Macam tadi ada 7, dia mungkin ada di tahap 5 ataupun 6. Faham. So untuk Nia ni, dia ni mungkin akan jadi somebody one day. Ini ikut firasat aku. Kalau dia asah lagi dengan orang yang betul, dia mungkin akan ada kerajaan sendiri kat sana. Okay, faham. Dan aku sebagai yang mendengar cerita ni kan, aku tak boleh nak classify kalau benda tu betul atau tidak. Tapi secara yang aku boleh dapati, yang cerita Nia tu sebenarnya betul, bukannya halusinasi. Dan kemajuan yang aku tak tahulah lapisan keberapa yang digambarkan tu, bagi aku kemajuan yang sangat jauh lah. Tapi yalah, benda alam sana kita tak boleh nak buktikan secara sains. Kan kita hanya boleh cakap dan korang akan komen sembang. Ya, ni dia kata ni semua palatau ni. Okey, baik, Bu. Okey, untuk aku pula lah, ni pendapat daripada aku sendirilah. Okey, untuk Nia ni aku kadang-kadang baca balik komen dekat Nia tu, aku tak sebut, sebab aku jarang nak tengok YouTube. Sebab kadang-kadang memang orang kata kita busy nak tengok YouTube bagi apa semua. Jadi bila aku tengok balik cerita Nia ni dan aku baca balik dia orang punya komen, memang korang akan cakap dia ni ambil barang, gila isim. Tapi sejujurnya bagi aku, cerita Nia ni adalah benda yang real. Macam aku katalah, korang akan dengar kali ni rasa macam aku ni kaki DVD, kaki movie. Memang orang akan cakap, memang akan ada timur-timur komen macam tu. Sebelum korang komen, aku dah bagi tahu dah lah. Okay, benda-benda ni sebenarnya benda real yang kita dengan mata kasar kita tak boleh nak nampak. Tapi disebabkan Nia, dia ada kelebihan dia sendiri. Kelebihan yang Nia dapat ni, dia bukan satu kelebihan yang orang biasa boleh dapat. Sebab kan first yang aku tahu Nia boleh dapat benda ni daripada gangguan yang dia pernah kena ataupun sakit yang dia pernah kena. Jadi daripada situ, benda tu daripada nak kenakan Nia, dia dah diterbalikkan untuk Nia dapat kelebihan. Itu satu anugerah kat Nia. Jadi apa yang Nia cerita, macam dia kata dia pernah buat baju perang dia sendiri, dia ada tentera dia sendiri. Lepas tu bila dia duduk, dia boleh pergi berperang dekat sana. Memang dekat sana memang peperangan memang sentiasa ada. Antara level memang ada sentiasa ada peperangan. Tapi untuk Pak Nia, dia dah lebih daripada aku, lebih daripada Kacak, lebih daripada aku tak tahu. Dia duduk dekat level mana aku dah tak tahu. Lapisan dekat mana pun aku tak tahu.
Dia dah lebih macam orang kata Doctor Strange, cikgu Doctor Strange kot. Dia multiverse lah. Dia mungkin dia sebab, dah hijab dia mungkin dah paling. ya betul. Sebab aku first time macam aku pernah cerita sebelum ni, aku pernah jumpa orang yang sebiji macam Nia ni. Memang ada balai tentera dia sendiri, lepas tu ada baju peperangan dia sendiri, ada senjata dia sendiri. Ada orang macam tu juga. Memang ada orang macam tu. Cuma orang-orang macam ni dia tak nak keluarkan, dia tak nak expose diri dia orang sebab salah satunya takut pada kecaman lah. Takut orang akan claim yang dia ni gila isi main barang ni. Kalau tak K ataupun batu, memang biasa macam tu lah orang akan sebut. Tapi sejujurnya lah, benda-benda yang kita tak nampak ni lah yang akan membuatkan kita makin nak lebih tahu pasal alam ni, pasal ilmu. Sebab pernah orang kata, bukan orang kata lah, memang apa ilmu yang ada dekat dunia ni kira macam baru setitik yang kita dapat, tapi ada lagi berpuluh-puluh lagi ilmu yang kita tak pernah tahu, kita tak pernah discover benda ni. Cuma orang kata Nia ni dapat kebolehan yang aku rasa satu hari dia akan ke sana balik. Dia akan ke sana balik dan dia akan dapat kelebihan tu dalam lebih kurang macam mana yang dia dapat dulu, tapi bukan dalam jangka masa yang terdekat, ataupun orang kata untuk dia dapat balik kelebihan tu bukan mudah lah. Sesuatu yang akan ada banyak benda lah yang akan mengganggu dia. Aku tambah sikit Abu. Aku baru je berjumpa dengan orang yang sepassion dengan Nia ni. Situasi dia sama. Dia sakit dulu, and then ilmu yang dikenalkan kepada dia tu diterbalikkan kepada dia, dan nowadays dia dah jadi orang kata somebody lah di sana, dan dia ada kerajaan dia sendiri, dia ada tentera dia sendiri. And then bagi merespon pada jawapan Abu juga, Nia ni dia akan ada satu tempoh maturity date dia. Sekarang ni belum tempoh matang dah lagi. Once sampai, jangan risau, dia akan dijemput oleh orang di sana untuk dia ke sana, sama ada tinggal di sana ataupun dia jadi perantara antara dunia sini dengan dunia sana. Selalunya kalau dah level Nia ni, dia akan duduk kat sana dah lah. Dia bukan level macam yang setahu aku, bila dia dah ada bala tentera dia sendiri, dia dah ada kerajaan dia sendiri. Sebab kat sana dia selalu berperang. Betul Abu? Dia orang selalu berperang. So orang-orang yang ada kelebihan, yang ada power ni, kerajaan sana akan hantar delegasi untuk datang sini minta tolong. So bila Nia ni dia ada komitmen dengan dunia kita sekarang ni, dia nak menolong ke sana, dia akan jadi satu kekangan. So dia akan ada dua kata dua je lah, sama ada Han duduk di sana ataupun Han tinggal kat sana, Han duduk kat sini. Dan okey lah, topik Nia ni kan, aku bukan nak mengira ataupun menidakkan, tetapi aku bagi satu lah orang ganjil di sini, Syuk. Okey, kenapa aku kata ceritanya tu maybe, insyaAllah pula maybe benar. Okey dah Syuk, kau dah duduk aku, Abu dengan Kacak. Okey, baik. Kau boleh masuk tak apa yang tu sembang kat belakang kamera tadi? Belakang kamera? Yang tadi masa kita bersembang, aku bertiga ni sembang, kau pun macam apa dua sembang ni, sedangkan kita tiga orang ni macam, sedangkan kita orang baru jumpa hari ni, tapi kita boleh sembang tak okay. Benda yang sama. Betul. Jawapan yang sama, discussion yang kata similarity dia sama. Faham. Aku boleh faham sebab aku mungkin lah dah banyak dengar cerita seram, pengalaman masing-masing. Cuma dia nak menghadamkan tu lah, macam aku cakap kan, aku orang biasa, aku mewakili, aku cuma hadamkan macam mana aku cuba fikirkan proses dia berlaku, dan macam mana tiba-tiba baru aku faham macam tu. Kau cakap dengan dia, aku baru faham. Dia agak lambat lah kat situ. Tapi personally kalau benda ni aku faham, yalah kita makhluk, bukan manusia je. Yalah, betul lah. Maksudnya aku nak cuba terang kat korang ni, nak kata kalau betul lah gila, bukanlah aku, maksudnya semua ataupun Abu dan Kacak gila, Syuk sendiri sebagai pemerhati di belakang kamera, bila diorang bersembang ibarat macam ada connection lah, baru jumpa. Sedangkan dua orang ni baru dipertemukan hari ni, tapi dia boleh susah aku pun macam, aku pun boleh masuk okay. Betul tak? Yang tu aku setuju lah. So adakah itu sebenarnya gila? Kalau benda tu boleh connect each other? Ya, betul. Betul tak? Okay. Dia macam tu aku cakap, dia macam sembang macam
dia dah tahu ni aku macam benda dia cakap ni kan. Lepas tu lama sikit, oh pasal ni itulah. Jadi mungkin yang kat situ akan ada, dia akan buka hadis-hadis kalau ada ni kan. Okey lah, itu bergantunglah terpulang. Kita pun tidak menidakkan ayat Quran pun atau apa pun semua kan. Cuma mungkin apa yang ditafsirkan tu, kita ni manusia, siapa nak terjemah semua. Aku rasa untuk topik tu aku rasa sampai situ. Kita pun dah 34 minit ni kan. Okay, last lah kan. Ni soalan yang tak normal lah. Aku nak tanya yang tak normal ni. Tadi kau ada buat kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Lantak kau? Okay, kalau aku tak tahu lah, mungkin kat dalam kamera nampak ke tak nampak, aku tak tahu. Okay, macam Syuk kata tadi, dia ada satu benda yang distract aku. Sebab kan, okay, satu disebabkan aku nampak, bukan aku suka-suka nak nampak benda ni. Aku bukan kira macam kau time kau datang kat aku, kau nampak tak ni, kau nampak tak, ada. Aku bukan 24 jam 24 hours, tak ada. Aku bukan totally nampak 24 jam. Aku nampak bila benda tu ada orang-orang yang terconnection dengan, mungkin terconnection dengan server aku lah. Kita panggil benda yang senang lah untuk orang faham. Mungkin terconnection dengan server aku. Jadi time tu lah benda tu yang akan nampakkan diri dia. Sebab tadi yang distract aku tu, yang macam aku kata tadi lah, yang tak baik datang untuk si Kacak ni. Sebab dia dah terlampau suka sangat dengan Tapi dia kacau kau Dia kacau aku sebab dia tak nak aku bagi tahu lebih pasal Kacak. Dia tak nak aku expose pasal yang dia ni kacau-kacak. Kenapa, apa masalah dia, apa yang dia suka sangat kat Kacak ni. Faham? Okay, untuk Kacak pula. Okay bang Kacak, tadi nampak apa kan? Aku nampak ada orang duduk lalu lalang sana. Ada orang lalu lalang. Dia kacau lampu. Oh ya. Tahu siapa? Itu itu dah selalu. Dia memang selalu. Jadi aku rasa barang yang duk ada kat aku tu lah. Sebab kita dah bercerita tentang dia. Kebetulan Abu ni tak pernah jumpa aku sebenarnya. Tapi tiba-tiba Abu ni aku pergi cerita pula pasal dia. Ini Abu boleh nampak dia macam quite, dia agak agresif lah. Dia macam tak suka lah. Dan kat sini aku nak tell aku cerita, orang kata aku ni gila pula. Aku tak apa orang dah. Orang dah cakap lah, kita semua gila. Abu pernah nampak ke tak kat alam sana? Sebab aku pernah jumpa naga. Naga isteri dia. Normal lah, pernah dengar juga. Dan naga tu tak duduk dekat awangan. Dia duduk dalam laut. Kat mana? Dan nanti aku cerita dekat dalam belakang ni lah. Sekejap aku takut ada orang pergi cari pula. Kalau orang tanya naga tu wujud tak wujud? Wujud di alam sana, bukan wujud di alam sini. Naga isteri dia. Mungkin lah naga tu terjemahan orang yang dah pernah nampak. Dia lukis kan. Jadi ada lah benda tu. Lebih kurang macam tu. Tapi tak seindah lukisan lah bentuk dia. Tak seindah lukisan. Kalau tengok pun kita boleh terkencing, boleh pensan, boleh meninggal tu. Okay, faham. Okay, Apis pula. Itu salah satu benda yang aku pernah nampak lah. Yang rare. Nak ditanya, aku host. Aku seorang host sekarang ni. Kan. Okay. Sebab sekarang ni aku duduk bersama magnet. Okay, yang kau faham lah, bila kau hijab terbuka, benda ni senang nak distract kau. Dia tahu kau cerita pasal dia, kau nampak dia. Macam tu lah. Okay, Pis. Tadi kau nampak apa kat mana? Aku tak nampak. Okay. Kau jangan tanya aku nampak je. Tak, sebab bukan sana lah. Mungkin tiba-tiba gelak-gelak kan. Gelak. Sebab kamera nampak dia tak tipu. Aku gelak sebab kan aku nak terangkan pun benda ni di luar normal sebagai manusia yang aku tak boleh. Tapi okey lah. Ni soalan untuk, tak tahulah antara dua tetamu ni, benar atau tidak ada yang menanti di bawah? Ya, betul. Ada yang tunggu bawah. So aku tak boleh nampak. Aku tak boleh discard. Korang tanyalah aku, macam mana Pin, macam mana? Jangan tanya. Jangan tanya, aku tak tahu. Tapi jawapan ada kat depan korang ni. Aku tanya tadi, ada tak orang nunggu kat bawah? Orang jawab ya. Ramai lah. Aku dah kira tadi. Oh, ramai tu. Oh, jangan tu kau kira tadi. Okay. Kenapa aku tanya tu adalah sebab aku nak menceritakan. Nampak? Kan? Kau tak faham kan? Macam tu lah cerita dia. Sebab tu aku cakap bila kita orang, bukan kita orang lah, masa aku, bila sama-sama yang pernah mengalami benda ni, bila duduk, dia boleh connect each other dan dia faham apa benda yang disampaikan. Betul. Tu sebab tu aku bila komen, bila orang kata gila,
Sebab korang tak berada di kedudukan tadi. Sebab korang hanya duduk dalam dunia realiti yang aku kalau cakap kan, hukum memang macam-macam hukum, tapi aku tak tahu apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa. Mungkin Allah tahu sebab apa diberikan benda-benda macam ni. That's why aku tanya benda situasi yang beza tu, sebab nak bagi tahu kat korang yang tak semua benda nak kena cerita. Faham tak? Dan masing-masing simpan macam tu. Dan tak semua benda boleh diceritakan. Aku sebut tadi ramai tunggu. Ya. Dan aku pula dia nak tunggu. Kenapa? Nampak? Aku tak boleh terangkan kat korang ni. Apa pula rasa down? Kita khalifah kan. Memang khalifah. Kau senang lah. Aku dah kebal kaki. Memang senang lah. Okay, baik. So mungkin ini akan menjawab persoalan-persoalan pada orang lah. Jadi kepada orang yang nak teruskan tak percaya apa semua tu, pada aku tak salah pendapat masing-masing. Betul. Kan, dia kalau normal, normal, tak nampak apa, biasa lah. Ada juga ada kata mata selain pada yang kita nampak tu, itu hanya jin semata-mata. Betul, Okay lah. tak kisahlah. Betul lah, tak kisah. Dan tak pulang pada korang kan. Okay, sumpah demi Allah, apa soalan yang aku tanya tadi, benda yang berada di bawah tiada sebarang plan. Dan aku berada dekat sini, situ batu, situ tingkap. Dan macam mana aku boleh lihat benda tu berada di tanah? Itu wallahu alam. Itu korang jangan tanya kenapa, aku tak tahu. Okay. Situasi kembali tegang. Okay. Sebab Aku tak nak cakap. Aku harap aku balik yang selamat. Tu je. Kan? InsyaAllah tak ada apa. Dia benda yang hadir ni, dia macam aku tak tahu dia datang jemaah daripada mana ataupun apa. Cuma dia tak cari kau, dia tak cari aku, antara dia dua orang. Aku neutral. Tak ada. Okay, apa pun aku rasa semuanya okay. Kita mungkin perlu habiskan sesi kali ni dengan sedikit doa lah untuk melindungi. Bukan apa, benda ni sebenarnya kena amal. Yelah, kan? Cuma kadang-kadang kita tutup kamera baru jalan kan, benda tu. Aku harap nanti, yelah, masing-masing duduk jauh kan. Aku itu yang merisaukan aku sebenarnya. Masing-masing datang seorang kan. Walaupun benda tu intense, tapi tetap boleh korang gelak. Kita korang gelak. Relax. Sebab benda tu dia macam kelakar. Faham tak? Korang kena faham, kita orang bukan gila, tapi dia macam kelakar siap. Macam tu. Dan aku nak take note juga, orang yang berdepan dengan kita ni kan, dia bukan juga orang yang tak pandai dan calang-calang. Dia bukan macam calang lah kan. Dia ada background, maksudnya kerjanya bagus, apa semua bagus kan. Jadi kalau nak kata dia orang ni main barang isim, tak mungkin. Udin lah. Okay, baik. Alright, aku rasa segmen ni sampai sini saja. Mungkin ada sepatah dua kata nak kongsi dengan pendengar. Sebelum habis benda ni, adalah something yang aku selalu baca bila part kacak ataupun mungkin ada part-part yang sebelum ni. Ramai yang bertanya, kenapa tak pernah record, kenapa asyik lelaki je yang kena. Tak, dia bukan dia. Okay, first aku nak jawab kenapa tak pernah record, tak pernah bawa. Kau bayangkan, kau dah asyik kat sana, walaupun kau pergi dalam keadaan jasad kau bawa lah apa pun, bila sampai kat sana kau nak record, kau takkan terfikir nak record ke ataupun kau nak tunjukkan bukti ke. Itu salah satunya. Memang kat sana memang kita punya fikiran ni dah jadi macam, kau bayangkan something yang kau tak pernah nampak, tapi kau tak boleh berfikir cara logik akal kau. Kau nak angkat telefon kau, buka kamera, tak ada. Time tu dah tak ada masa dah untuk kau fikir benda tu. Okay, satu lagi soalan yang biasanya orang tanya, kenapalah asyik lelaki je, kenapa tak ada perempuan? Siapa kata tak ada perempuan? Nia tu siapa? Nia tu lelaki ke? Betul. Jadi aku nak menjawab soalan tu lah. Jadi pada aku sekarang ni, korang tak payahlah nak pergi mencari ke ataupun sibuk-sibuk nak pergi macam aku nak kena pergi belajar lah benda ni, aku nak kena cari lah orang yang pandai macam ni. Tak perlu. Sebab macam aku cakap sebelum ni, bila kau tak minta, dia akan datang. Tapi bila kau minta, dia tak akan datang. Percayalah cakap aku. Dan jadi kau teruskan je hidup kau macam biasa. Kalau kau kerja, kalau kau tengah buat apa pun sekarang ni, kau terus je buat apa yang kau buat sekarang. Tak perlu nak sibuk-sibukkan pasal alam sana yang memang kau tak pernah nampak. Lepas tu tiba-tiba kau nak discover. Kau ingat apa,
channel Discovery Planet? Bukan. Okay. Tu je lah. Alright, untuk Abang Kacak. Okay baik, macam aku setujulah dengan apa yang Abu sampaikan tadi. Kita apa-apa pun kita berbalik pada Allah lah. Kalau Allah kata benda tu terjadi, maka terjadilah. Apa yang terjadi pada aku, Abu, Syuk dan Hafiz pada hari ini, kami tak minta pun. Tapi Allah bagi rezeki kat kami untuk merasai pengalaman dan suasana yang ada pada hari ini. And then satu lagi, aku juga nak berterima kasih lah kepada Abu, Syuk dan juga Hafiz kerana bagi peluang aku untuk muncul lagi kali ini. Dan banyak juga persoalan-persoalan yang sebelum ni bermain di fikiran aku, hari ni terjawab lah dan terungkai. Dan aku nak minta jugalah semua pendengar Setaci doakanlah kesejahteraan dan juga kebahagiaan kami, aku, Syuk, Hafiz dan juga Abu, dunia dan akhirat. Semoga dengan doa-doa hampa kat luar sana mampu melindungi kami jugalah dekat sini. Baik. Okay, terima kasih juga kepada Abang Kacak, kepada Abu kerana sudi datang, dan harapnya tak ada apa yang berlaku, boleh balik dengan baik lah sebab jauh kan. Dan sabar. Dan kepada korang semua lah yang melihat video ni, benda yang korang kena pelajari, benda alam gaib ni tak boleh didescribekan secara logik akal. Benda ni memang tak logik akal. Benda tu betul ke tak betul ke, wallahualam. Kita menceritakan benda tu sahih tak sahih, itu bukan kerja kita. Kau jangan nak menghukum. Dan kalau korang tengok ni, contoh Abu dah cerita pengalaman ni, kau janganlah kau buatlah macam-macam amalan aku nak kesana ni. Tak payah. Korang takkan dapat. Sebab benda itu lagi personal aku sendiri pun yang bukanlah menghadapi, tapi aku faham situasi diorang. Benda ni dia datang secara tiba-tiba, tanpa dirancang, tanpa diminta, tanpa berdoa. Tuhan ada bagi sesuatu atas sebab. Dan kita sebagai manusia tak perlu nak jalankan kerja Tuhan, nak cari sebab apa diorang dapat. Cukuplah kalau diorang lalui apa yang diorang lalui, dan korang tak payah nak judge lah apa-apa. Ya, betul. Pengalaman masing-masing kan ni. Dia sebenarnya buat kerja gila kat cerita ni kan. Tapi sebenarnya aku rasa ni salah satu, aku tak tahu lah kalau ada channel lain yang cerita juga pengalaman ni kan. Tapi dia channel macam kau nak percaya tu kan, tak percaya tu pulang lah. Apa pun kita doakan agar kesejahteraan kita, dan juga mungkin ada pendengar yang berkongsi sama pengalaman. Betul. Sejahtera lah kan, tak diancam apa pun. Jadi sekali lagi nak berterima kasih pada Abu dan Kacak kerana sudi, dan jangan serik lagi lah untuk datang. Walaupun kan macam-macam lah kan gangguan kan. Sebelum tu bis macam biasa lah, kita nak belajar ni, jangan benda yang bukan-bukan. Benda tahayul, ilmu hitam. Nak kaya ni kan, bukannya senang lah. Kalau senang orang main tarik duit dah kaya lah. Tapi kita jarang dengar benda tu berlaku. Ada satu cara bis. Apa dia? Kita ada Export Overseas Academy. Yang mana kat situ korang boleh cari duit tepi, yang mana korang tak tahu nak buat apa. Inilah platform yang akan bantu korang, yang korang akan belajar nak set up account eBay dari A hingga Z, nak cari produk yang sesuai, dan hinggalah macam mana korang nak keluarkan duit dalam USD. Betul. Macam korang semua tahu ilmu tu penting. Just korang daftar masuk je dalam kelas Dr. Zul Arifin ni. Dia akan ajar korang A to Z, macam mana nak ada warehouse dekat USA. Aku pun sonok dengar benda ni. Korang boleh belajar macam mana nak generate income korang. Just korang klik link kat bawah ni untuk join kelas dia. Ya, betul. Apa lagi, bertindak lah, daftar sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.